Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Usaha mengukuhkan hubungan dan mengembangluaskan kerjasama ASEAN GCC akan dibincangkan pada sidang kemuncak ASEAN GCC di Arab Saudi. Bidang pendidikan sekian lama menjadi tonggak utama kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 20 Oktober 2023. Sidang Kemuncak ASEAN GCC akan dipengerusikan bersama oleh Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini dengan Kerajaan Arab Saudi yang akan menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan GCC buat pertama kalinya sejak penubuhan hubungan ASEAN GCC secara rasmi pada tahun 1990. ASEAN GCC Joint Vision telah diluluskan semasa mesyuarat ASEAN GCC di peringkat menteri yang pertama pada bulan Jun 2009 di Manama Kingdom of Bahrain untuk menerokai bidang-bidang kerjasama di antara kedua belah pihak. Berikutan mesyuarat tersebut, ASEAN GCC 2-Year Action Plan 2010 hingga 2012 telah dipersetujui untuk melaksanakan kerjasama di antara ASEAN dan GCC yang merangkumi pelbagai bidang iaitu perdagangan, kerjasama dan pembangunan ekonomi serta kebudayaan, pendidikan dan penerangan. Sidang kemuncak berkenaan antara lainnya akan membincangkan usaha-usaha bagi mengukuhkan lagi hubungan ASEAN GCC serta memperkembangluaskan kerjasama termasuk dalam isu-isu yang berkepentingan bersama seperti ekonomi digital dan perubahan iklim. Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan perkongsian dalam pelbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, pelancongan, pertukaran rakyat dengan rakyat dan budaya. Bidang pendidikan sekian lama menjadi tonggak utama kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Tuan Yang Terutama Kim Song-yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini, mengongsikan perkara tersebut semalam pada majlis resepsi sempena Hari Pengasasan Kebangsaan Republik Korea. Hadir mewakili Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tuan Yang Terutama Kim Song-yun dalam ucapannya juga menjelaskan kedua-dua buah negara menikmati hubungan yang sangat mesra sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1984. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Dalam meningkatkan lagi piawaian kebangsaan, prestasi keselamatan dan kesihatan, Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China bekerjasama dengan 10 pengendali yang mengambil bahagian dalam penempatan industri skim perantisan China. Majlis penandatanganan skim perantisan China berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. 10 pengendali menandatangani skim perantisan tersebut sebagai sokongan ke arah meningkatkan taraf keselamatan perindustrian. Pertandingan Produk Inovasi 2023 menjadi platform bagi para pelajar mencipta produk inovatif yang mampu memberikan impak kepada masyarakat. Ikuti bahan beritanya seketika nanti.
Bagi memohon perlindungan dan kesejahteraan serta kelancaran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kontingen ABDB Malbat 85011 di sepanjang pelaksanaan misi UNIFIL, petang tadi diadakan majlis doa selamat bagi pemergian kontingen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bersama Malaysian Battalion 85011 Malbat 85011 bagi misi pengaman Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Prudin, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Kontingen ABDB Malbat 85011 yang diketuai oleh Major Muhammad Hafizi bin Sabli dianggotai oleh 30 orang dan akan melaksanakan misi selama 12 bulan. Seorang guru dari Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang, Muhammad Amir Erwan bin Haji Moksin, telah mengharumkan nama negara apabila menerima Anugerah Puteri Mahachakri PMCA dalam satu majlis yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Majlis tersebut turut disertai secara maya oleh Kedutaan Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. PMCA merupakan anugerah antarabangsa yang mula diberikan pada tahun 2015 sebagai penghargaan kepada Puteri Mahachakri atas pencapaiannya dalam bidang pendidikan serta memajukan kualiti hidup rakyat terutamanya dalam kalangan kumpulan paling kurang bernasib baik di sub rantau ini. 23 ahli Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara akan menyertai 11th Borneo Amateur Radio Festival 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Majlis penyerahan bendera negara Brunei Darussalam kepada delegasi Bidara diadakan pagi tadi. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wahsalfillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Borneo Amateur Radio Festival diadakan untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli secara bersemuka. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Malaysia menganjurkan pertandingan produk inovasi 2023 dengan tema memacu inovasi dan penyelidikan ke arah kemampanan agroteknologi. Pertandingan yang diadakan bersempena dengan Festival Antarabangsa Agroteknologi 2023 dirasmikan pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Pendidikan Teknik IBTE dan Puan Norehan binti Silek, Pengarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Malaysia. Pertandingan Produk Inovasi 2023 merupakan platform bagi para pelajar dan penyelidik untuk mencipta produk inovatif yang mampu memberikan impak kepada masyarakat dan industri makanan tempatan serta agroteknologi. 6 kategori dipertandingkan iaitu agroteknologi, aquakultur, hortikultur, teknologi makanan, teknologi hijau dan bioteknologi. Sebagai contoh, mungkin 1-2 minit lagi. Konvensyen Perdagangan Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BATCON 23 akan diadakan pada 25 hingga 29 Oktober 2023 di Dewan Bredex, Jerudong. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penandatanganan rasmi antara Majlis Perniagaan BIMP IAGA BEBC bersama 5 organisasi yang akan memainkan peranan penting dalam mencapai objektif BATCON 23.
Menandatangani bagi pihak penganjur Dr. Pengiran Haji Haris bin Pengiran Duraman, Pengerusi BEBC Brunei dan Wakil dari Disanlit Sendirian Berhad, Gavin Chai, Pengurus Pembangunan Perniagaan. 5 organisasi yang terlibat ialah Syarikat Pelabuhan Muara NBT Brunei Sendirian Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, Unified National Network Sendirian Berhad dan Brunei Press. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam tempoh peralihan monsun dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan November. Sepanjang tempoh tersebut, kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca harian negara. Jabatan Kerja Cuaca Negara Brunei Darussalam memaklumkan keadaan cuaca aktif dijangka berlaku beberapa hari akan datang disebabkan pertembungan sistem tekanan rendah di rantau ini dengan kesan angin tempatan yang menjadikan keadaan atmosfera lebih lembap dan meningkatkan pembentukan awan-awan hujan. Keadaan cuaca aktif diramal bermula malam ini sehingga awal pagi Ahad ini dengan hujan lebat berpetir sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara terutama pada waktu petang dan malam. Kelajuan angin meningkat 45 km sejam semasa atau hujan lebat berpetir dan laut berombak di bawah 1 meter. Orang ramai diingatkan supaya mengambil langkah berwaspada akan kejadian cuaca aktif. Sebanyak 54 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah yang diadakan sempena sambutan Hari Guru ke-33. Kempen berlangsung pagi tadi di Dewan Utama Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kempen derma darah dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melalui bahagian beruniform dan perkhidmatan Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Kempen juga adalah sebahagian daripada aktiviti untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Guru ke-33. Sebuah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu PGJMB Travel Services Sendirian Berhad. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran medianya memaklumkan ketika ini 21 buah syarikat pelancongan dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah bolehlah mengikuti dan berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan. Lapan buah syarikat diarahkan untuk membayar denda di Mahkamah Magistrate kerana tidak mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35 iaitu gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tiap-tiap tahun kewangan. Hajma Supermarket Sendirian Berhad dan BIPS Sendirian Berhad didenda RM5,000, syarikat Maimunah Holding Sendirian Berhad, Pohua Curtain, Interior Designer and Home Decor Sendirian Berhad dan Co Asset Management Sendirian Berhad didenda RM3,000. Syarikat Al-Sabiyah Sendirian Berhad dan Beachfields Ventures Sendirian Berhad didenda RM2,000 dan syarikat Encore Sendirian Berhad didenda RM1,000. Dan syarikat-syarikat terbabit gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. Segmen sukan kita mulakan dengan aksi kelayakan Persekutuan Bola Sepak Asia AFC pusingan pertama. Skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam ketiga ini berentap dengan Indonesia di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.
Masa masih panjang. Kita masih bersempatan sekurang-kurangnya menjaringkan gol pada malam ini. Ayo pasukan Brunei Darussalam, tunjukkan sesuatu, berikan sesuatu kepada penyokong-penyokongmu. Kerana kita datang untuk berteriak dan bersorak, meraihkan jaringan ataupun permainan daripada pasukan kebangsaan Brunei Darussalam. Kekasaran dilakukan oleh pemain daripada Indonesia. Dan pengadil perlawanan pada malam ini Ahmad Faisal Alali daripada Jordan memberikan sepakan percuma untuk Brunei Darussalam. Manakala peluang pengadil satu Aiman Faisal Hamzah Ubaidat, peluang pengadil kedua Ahmad Mansur Muhsin, dan peluang pengadil keempat Muhammad Mofid Gabayan, dan kesemuanya pengadil pada malam ini berasal daripada Jordan. Ini adalah perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 untuk leg yang kedua, di mana pemenang pada pusingan pertama ini akan mara ke pusingan yang kedua untuk bergabung dalam grup F. Sekarang Indonesia dapat dikawal oleh Brunei Darussalam. Sekarang serangan Hakimi dibayangi oleh dua pemain, hantar pada Hendra Azam. Cukup tenang bermain, memberikan kepada terlepas. Yura terlepas, dan akhirnya Indonesia mengawal kepada Rasmat, menolak pada Sandy Walsh di sebelah kiri, cuba membuat dummy tetapi tidak berhasil, dan dikawal semula. Akhirnya bola terkeluar. Hampir Hakimi mengawal bola daripada terkeluar. Itu yang tidak kita mahukan daripada pemain-pemain kita. Apabila berlaku kesilapan, tak kala kita cuba melakukan serangan, kerana ini akan merugikan rentak serangan yang cuba kita bina daripada kawasan bawah. Dan sekarang Indonesia masih lagi di kawasan tengah, terlepas, membuat rembatan, tertampar pemain kita. Mujur Nazam Zulkifli membuat sliding dan memberikan sepakan sudut untuk Indonesia. Hampir saja serangan daripada Indonesia sebentar tadi menggegarkan gawang daripada Brunei Darussalam, tetapi kita masih lagi bertahan kerana tidak ingin bolos untuk kesekian kalinya. Sepakan sudut akan diambil oleh Egy Maulana. Tendangan kaki kiri menghantar ke tengah, dapat ditanduk, dikawal oleh Hendra Azam, dan lorongan ke depan pada Saingan bola keranjang Piala Lausanne diteruskan lagi semalam dengan menyaksikan dua perlawanan masing-masing bagi kategori terbuka dan veteran. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam perlawanan bagi kategori terbuka, pasukan tim OBS jersey putih tewas 61-67 kepada pasukan Lingtek. Manakala perlawanan bagi kategori veteran pula menyaksikan pasukan Ready Mix berjaya menewaskan pasukan Ting Dental 121-94.